وبيسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, okay, terima kasih semua. Okay, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dan Ana nak sharekan skrin. Okay, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi unumihi fid dharain amin. Apa mula man? Apa kita punya tu? Kelas kita? Pada page berapa? Pada tajuk apa? Selepas pada bab zon, Doktor. Aiwa. Okey. Oh, saya. Okey, ta'rif syak Okey, kita dah habiskan zon, kita dah faham apakah waham, apakah zon. Al-an nahnu nadrus fasl ta'rif syakki. Hadza ta'rif syak. Ini adalah ta'rif berkaitan syak. Ya? Dah. Kita tak nampak kitab, Doktor. Tak nampak kitab? Jadi nampak gelap lah. Nampak apa? Nampak skrin dia hitam. Oh. Sekejap. Sebentar. Simple itu. Bismillah. Ada tak? Okey, Alhamdulillah. Nampak dah, Doktor. Okey, ta'rifus syak. Okey, wasyak apa dia? Tengok bawah, dia kata huwa minal ahkami aidan fahuwa i'tiqadun tusawi an-nisbata baina amrayni mathala. Dia juga antara hukum ialah i'tiqad sama nisbahnya di antara dua perkara. Kita nak kata ya pun tak juga, nak kata tak pun ya juga. Kan? Syak ni lah yang biasa menjadi satu topik yang dibahaskan di dalam fiqh. Kan? Dalam hadis kata idza syakka ahadukum, kan, syak tu memang dalam Al-Quran memang ada syak tu adalah raib. La raiba fi, la syakka fihi. Tapi dalam ilmu usul fiqh atau ilmu fiqh, bila kita nampak membaca kaitan ataupun perkataan syak, ia merujuk kepada perkara yang dipanggil i'tiqadun tusawi an-nisbata baina amrayn. Benda tu sama. Kita nak kata saya ni berwuduk pun, awak ada wuduk tak? Saya syak lah. Apakah maksud awak syak? Saya nak kata saya ada wuduk pun tak pasti. Nak kata tak ada pun tak pasti. Benda tu sama kuat dipanggil. Okay. So apakah dia syak? Tajwizu amrayni. Tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhari 'inda al-mujawwizi. Membolehkan dua perkara, la maziyata li ahadihima, dalam keadaan kedua-dua itu tak ada siapa pun yang lebih dan yang kurang. Maknanya sama. Kalau dari segi peratusan tu 50-50. Okay. Kalau boleh kita nak quantify ataupun nak mengkuantitikan dia, seolah-olah macam 50-50, sama berat. Kita nak kata ni pun tak, nak kata tu pun tak. Okey. Indal mujawwiz siapa dia? Orang yang memberikan kekuatan tersebut. Di sini kalau kita tengok dalam fiqh ini sebenarnya syak tidak syak itu ialah bergantung kepada individu sendiri. Seseorang itu, okey, kalau dia yang orang biasa, kalau dia berwuduk di rumah, kemudian dia pergi ke masjid. Bila sampai di masjid, dia pun solat. Lepas tu dia pun duduk sekejap. Dia pun baca Quran. Kayak itu. Kemudian dia terlupa adakah dia ni ada wuduk ataupun tidak. Orang yang biasa, ada setengah orang, dalam keadaan macam tu, dia dah syak dah. Tadi aku duduk wuduk kat rumah. Aku pergi masjid naik kereta. Lepas tu masuk masjid, solat tahiyatul masjid, solat fardu. Lepas tu baca Quran, lepas tu aku dah ada wuduk tak tak? Sebab bagi dia, bagi setengah orang, bagi mujawwiz ni mana setiap orang tu berbeza. Bagi setengah orang, bila lama sangat dia wuduk, contoh dia wuduk pukul 1 tadi tu. Wuduk pukul 1 dia wuduk. Lepas tu dia pergi masjid. Lepas tu dia solat. Lepas tu dia pun baca Quran. Kemudian dia zikir.
Dah lama dah, sampai pukul 3:30 bagi contoh. Dia rasa dah lama sangat tak ada wuduk ni, dia mula syak. Adakah dia ni masih lagi berwuduk? Sebab itulah dia, itulah manusia dia. Ada seorang lagi, dia bangsa sama juga, dia wuduk kat rumah, dia pergi masjid, lepas tu dia solat, dia zikir, dia baca Quran, dia baca buku, dia rehat kejap, masuk asar. Dia tak syak, terus main asar. Walaupun tadi tu yang dia punya wuduk tu yang diambil ketika zuhur. Kenapa dia tak syak? Sebab dia punya stand, dia dah biasa. Itu praktis dia. Jadi bagi dia itu bukan syak. Bagi yang pertama tu, dia ni biasa berwuduk. Jadi bila tak wuduk lama, dia rasa macam dah batal. Jadi setiap manusia syak dia berbeza-beza. Jadi sebab itulah bila kita menjawab soalan orang, saya ni syak lah, adakah saya sekian-sekian, kita kena faham konteks orang tu. Kita kena tackle daripada akar dia. Apa isu orang ni? Kadang-kadang bukan syak batal. Ada setengah orang, dia biasa berwuduk. Bila dia tak wuduk, dia rasa dia dah batal wuduk. Sedangkan batal wuduk tu 4 perkara saja. Sentuh perempuan, keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur, kan, ataupun hilang akal, tertidur atau pingsan. Benda tu tak berlaku pun. Tapi dia rasa dah lama aku tak wuduk, aku rasa macam dah batal. Syak, itu syak bagi dia. Adapun orang kedua tadi tu, dia ada ilmu, dia faham fiqh. Bagi dia 10 jam pun, kalau tak ada benda yang dia buat tak batal lah. Dan dia tak syak langsung. Khalas, aku tak batal. Dan dia pun tak syak. Kenapa? Berbeza manusia, berbeza syak dia. That's why bila kita belajar fiqh ini, yang syak ni bergantung kepada kita punya diri. Tetapi kalau syak kita terlalu kuat, di situ akan jatuh kepada was-was. That's why kita kena kontrol. Dalam syak ni kita kena kontrol. Kalau terlalu syak, dia akan jadi benda yang melebihi had, akan jatuh kepada was-was. Okey. Apa dia? Tajwiz. Kita menerima dua perkara ini dalam keadaan dua-dua ni tak ada siapa pun yang makin kuat. Sama kekuatan dia. Fattaraddudu fi qiyam Zaidin wa nafihi wa nasawa syakkun. Wa ma'arujhan thubut abil-intifa'i zannun. Iaitu taraddud. Nombor 2. Apa taraddud ni? Taraddud ni ialah tajwidul lazim. Benda yang taraddud ni dalam bahasa mudahnya, taraddud ni nak bahasa Melayu ni payah sikit. Kita keliru. Dalam lebih tepat dalam dilema. Itu dia. Taraddud. Kami masa belajar, tak tahulah antum kan. Kami kat belajar kat Mesir dia pun memang pakai kalimah taraddud ni. Bahasa Melayu pakai. Taraddud lah. Betul-betul taraddud. Itu bahasa yang diarabkan dan dimelayukan walaupun dalam bahasa Arab. Taraddud. Bahasa Melayu je, taraddud ni, pimai pun rasa tak clear lagi. Pi masuk, tubik balik pun rasa macam tak clear. Itu dia panggil taraddud. Cek berulang alik. Batal tak? Belum lah, patah balik. Belum batal ke? Dah lah, dia akan ulang alik. Itu panggil taraddud. Raddada. Daripada kalimah radda. Duk pergi balik. So taraddud tu apa? Taraddud maknanya tak dalam dilema, dalam ada Zaid tu berdiri ataupun tak berdiri, sama sahaja. Zaid tu berdiri ke, Zaid tu duduk ke, tak tahu lah. Dua-dua ada kemungkinan. Syak lah. Dalam masa yang sama, wa ma'arujhanis subuti awil intifa'i zan. Dalam masa yang sama, kita nak menafikan Zaid tu berdiri ataupun nak mengiyakan Zaid tu berdiri, itu persangkaan saja. Yang paling pastinya, saya syak. Orang tanya kita, Zaid tu berdiri ke duduk? Tak pastilah. Masa awak nampak dia tu berdiri ke duduk? Tak pastilah saya. Tak pastilah. Nak kata berdiri, mungkin duduk. Nak kata duduk, mungkin berdiri. Sama kuatlah. Itu syak dia panggil. Oleh itu, bila kita nak mengatakan dia berdiri ataupun duduk, itu adalah zon saja. Kalau saya kata Zaid tu sebenarnya berdiri, pada saya tu sangkaan je. Tak betul tu. Sebab ada mungkin dia duduk. Duk main, duk pimai. Taraddud tu kuat sangat. Kalau dalam kitab fiqh yang lebih detail, dia akan kata taraddud tu lama sangat. Kalau taraddud setakat kejap je, dia okey lagi kan. Kita bangun-bangun, kita duk solat, kita berzikir, tiba-tiba terlintas. Aku ni
Wuduk ni ada lagi tak ada ni. Dah batal apa? Kita fikir lagu tu. Tapi tak lama lepas tu dia datang balik. Mana ada, tak batal pun, tak ada pegangan perempuan, tak ada buang ayak, tak ada pun pergi ataupun terkeluar angin ke, tak ada. Tak ada tidur. Okey lah tu, okey lah. Dia kalau macam tu dia dah cover balik. Itu bukan taradud. Itu bukan taradud yang lama ataupun bukan taradud yang hakiki. Tapi kalau taradud tu dia pimai tak sayang salah. Dah batal kot. Belum kot. Mungkin kot. Maybe kot. Maybe mungkin semua keluar belaka. Dia tak boleh fikir lah. Ada keliru. Dia kalau keliru, itu dipanggil sebagai taradud. Kalau tak taradud, kalau taradud tu kejap sahaja, bermain di minda tapi lepas tu disangkal semula, halas itu bukanlah syak. Okay, pentingnya syak ni. Ta'rif usul fiqhi bi'tibari alaman. Lah ni kita nak belajar apakah ta'rif usul fiqh kalau kita melihat kepada alaman, tanda-tanda dia. Usul fiqhi nombor 4. Tak ada benda lah dalam bawah ni. Usul fiqh ni apa? Ayul fan musamma bihadzal laqabi. Ialah satu kesenian yang dinamakan dengan laqab ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh ini. Dia kata alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqat, yang dengan sebabnya lah ditulis akan buku ini, buku waraqat. Usul fiqh alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqat, yang ditulis akan kertas-kertas ini. Waraqat ni waraqah. Jadi Imam Al-Juwaini bila dia buat kitab waraqat ini, okey, Imam Juwaini bila buat kitab waraqat ini, dia buat kitab ni untuk apa? Kitab ringkas, dia pun waraqah, beberapa kertas je. Ataupun dalam bahasa lain dia panggil kutayib. Kitab, biasalah kitab. Kalau kutayib mungkin lebih kecil. Adapun sometimes dia panggil kirtas, kecil je, tak tebal pun. Kalau matan je berapa helai, tak sampai 10 helai pun apa tu waraqat ni. Jadi usul fiqh ni memang itu matlamat kitab waraqat yang dibuat oleh Imam Juwaini. Wa usul fiqh turuquhu, apakah tariq dia? Ai turuqal fiqhi, apakah turuk dia? Okey. Ala sabilil ijmal, dalam keadaan yang ijmal ataupun yang ringkas, kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i wal qiyas wal istishab. Seperti perkara yang berkaitan dengan suruhan dan arahan, suruhan dan tegahan, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' dan qiyas dan istishab, min haisul bahthu an awwaliha bi annahu lil wujub, di mana perbahasan di awalnya ialah tentang apa yang untuk benda yang wajib. Wasani bi annahu al hurmah, dan keduanya adalah ia tentang yang haram. Wal baqi bi annaha hijajun, yang lain tu topik dia ialah hujah-hujah. Wa ghairu zalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi, dengan apa nanti akan dibincangkan nanti. Bi khilafi turuqihi ala sabil tafsil, berbeza dengan turuk usul fiqh yang lebih detail. Contohnya wa aqimus salah wa la taqrabuz zina wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati kama akhrajahu asy-syaykhan, wal ijma' ala anna li bintil ibn as-sudus ma'a bintis sulbi haitsu la 'asiba lahumā. Okey. Dia nak cerita apa nak cerita ni? Nak katakan usul fiqh ni apa? Syekh Juwaini punya matan kata ala sabil ijmal. Nak cerita tentang ijmal dulu. Tapi kalau dalam bentuk tafsil, kalau tafsil dia akan bermain dengan dalil. Wa aqimus salah. Macam mana nak faham dalil tu? Itu kalau tafsil lah. So dalam usul fiqh ni apa yang kita kena tahu? Dalam usul fiqh ni dia akan bermain dengan 3 benda. Iaitu mustadil, adillah ataupun dalil, dan juga dengan turuq istidlal. Siapa yang berdalil bagi mustadil? Mujtahid lah kan. Lepas tu ad-dalil. Apakah dalilnya? Yang ketiga ialah dipanggil turuq istidlal. Apakah cara berdalil? Itu ilmu asas usul fiqh. Kalau orang kata apa alat usul fiqh? Apakah komponen usul fiqh? 3 benda. Orang yang berdalil, para mujtahid dipanggil mustadil. Keduanya ialah turuqul istidlal, cara berdalil. Ketiga ialah dalil itu sendiri. Kalau kita pergi pada dalil itu sendiri,
apakah yang kita boleh faham daripada dalil? Ada 4 perkara. Sama ada mantuk. Apa mantuk? Apa yang kita boleh faham daripada sebutan dalil tersebut. Kemudian keduanya ialah dipanggil sebagai mafhum. Apa yang kita boleh faham daripada kefahaman. Mafhum muwafaqah ke, mafhum mukhalafah ke. Okey. Ketiga, apa dia panggil? Ada dipanggil sebagai mantuk. Ada mafhum. Ada apa lagi? Ada maqasid. Okey. Ada maqasid. Dalam dalil tu apakah maqasidnya? Okay. Apakah maqasidnya? Okey. Dan ada yang keempat dia panggil iqtida' dia. Apakah yang iqtida'? Itu benda tu semua itu bitafsil. Dalam sebuah dalil tu ada tafsil benda-benda macam tu. Itu bitafsil. Yang Syekh ni nak kata apa? Ijmal sahaja. Aku nak cerita yang ijmal dahulu. Okey. Okay. Kata Syekh Imam Mahalli syarah yang dalam tulisan yang tidak bold ni, dia kata wal ijma' dan ijma' bahawasanya bintul ibn, cucu kepada anak lelaki itu dapat 1/6 sama dengan binti sulbi kalau ada bersama dia anak perempuan si mati. Yang penting tidak ada asabah. Okay, ini semua ijma'. Wal qiyasul aruzzi 'ala al-burri fi imtina' bai'i ba'dihi bi ba'din illa mathalan bi mathalin biyadan biyadin, dan juga diqiyaskan aruz nasi dengan makan nasi beras dengan bur dengan gandum pada nak katakan tak boleh kita jual antara keduanya itu melainkan pada timbangan yang sama dan ada serahan. Ini semua merupakan benda yang tafsil dalam usul fiqh. Ataupun contoh lain istishabut taharati. Kita mengambil taharah yang telah pun ada di zaman yang lepas pada mereka yang syak, adakah dia punya wuduk dah batal ataupun tidak. Falaisat min usul fiqh wa in dzakara ba'daha fi kutubihi tamsilan. Benda ni bukan usul fiqh. Ini khilaf ulama. Biasanya itu dibahaskan dalam kaedah fiqh. Khalas, tak apalah itu khilaf para ulama kita kan. Okay, nombor 5. Tak apa, tak ada. Okay, semua adalah syarah. Okay, jadi apa nak cerita ni? Kita tarik patah balik. Syekh Al-Juwaini nak katakan usul fiqh ni caranya yang ijmal. Jadi yang syarah atas ni Imam Al-Mahalli kata yang ijmal. Syekh ni nak kata apakah ijmal, bukan yang detail. Yang detail macam yang dia kata ni. Okay, apa yang ijmal dia? Apa jawapan dia? Wa kaifiyatul istidlali biha, cara untuk kita berhujah dengannya. Ai bituruqil fiqhi, itu dengan cara kefahaman fiqh, min haifsu tafsiluha, dengan ditafsil ataupun diperincikan, inda ta'arudiha, ketika ia berlakunya pertentangan ataupun kontradiksi, dikauniha zanniyatan, sebab dia merupakan zanniyah, min taqdimil khasi' al-'am, dengan mengutamakan khas atas umum, muqayyad al-mutlaq, mengutamakan muqayyad atas mutlak. Wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifatin man yastadillu biha wa huwa mujtahid. Tengok. Cara untuk istidlal itu juga terkait dengan sifat-sifat mereka yang siapakah yang beristidlal, iaitu mujtahid. Fahazihi salasatu hiya al-fannu al-musamma bi usul fiqhi litawaqqufi waqfiqhu alaih. Ketiga perkara ini, 3 tu apa? 5. Apa dia? Turuk, kaifiyah, sifat. Tadi ada kata kan? Adillah, istidlal dan mujtahid. Ad-dalil, istidlal wa mustadil. 3 benda tu. Okay. So kalau orang kata antara nak ngajar orang usul fiqh, usul fiqh ni cerita apa? Cerita 3 benda. Siapa yang berijtihad, dia ijtihad dengan guna apa, dalil apa, dan bagaimana. Apa yang digunakan, bagaimana digunakan, siapa yang menggunakan. Itu dia. Apakah dalil yang digunakan, itu dipanggil adillah. Bagaimana yang digunakan, itu nama istidlal. Siapa yang gunakan, itu dipanggil mustadil, iaitu mujtahid. Itulah dipanggil crux ataupun komponen utama ilmu usul fiqh. Wa hadhihi salasatu yal fannul musamma bi usul fiqh. Inilah dia 3 benda besar yang merupakan kesenian di dalam ilmu yang dinamakan usul fiqh, di mana litawaqqufi fiqhu alaih,
Kerana apa? Fiqh kefahaman itu akan bergantung kepada 3 benda ini. Awak faham macam mana? Sebab saya seorang mujtahid, ini saya punya alat, saya punya ijtihad, dalil saya punya dalil, dan ini kaedah saya berijtihad, istidlal. Dengan adanya saya mujtahid, sifat yang tertentu, dengan menggunakan dalil tertentu, dengan menggunakan kaedah istidlal tertentu, maka lahirlah kefahaman fiqh. Okay. Jadi kalau orang hari ni, antum senang je kalau jumpa orang-orang yang tak nak ikut usul fiqh ni, tak nak fiqh ni, dia nak terus pakai hadis je, tanyalah 3 benda ni apa yang ada. Tuan Haji ada tak sifat-sifat mujtahid? Tak ada lah, saya kerja accountant tak kerti apa. Habis hari reject lah. Tuan Haji dalil tu betul tak? Tak tahu lah, saya dengar YouTube. Mampus ya. Tuan Haji ni ataupun profesor ni ada tak sifat, apakah kaedah istidlal? Tak ada lah, saya baca terjemahannya. Habis. Orang tak layak, dalil tak pasti, kaedah tak betul. Hancur lah. Itu hancur. Kita kata ni bukan usul fiqh, ni usulul jahli. Kalau 3 benda tu tak ada tu, ataupun 2 benda short, ataupun 1 short, dia punya kaedah cantik dah. Oh, kemas. Dia punya siap berpeterminda. Dalil betul dah. Orang pula tak betul. Siapa-siapa lah. Tak tahu main tangan mana. Tang gua mana datang ni, main hantam. Jadi kita berkata tak boleh ni, tak lagi ni. Orang cantik dah. Oh, dia ni bagus. Cukup syarat-syarat ijtihad ni. Baca buku fiqh sebagainya lah. Boleh bahasa Arab kemas. Tiba-tiba dalil tak kena pula. Dalil ni pada benda orang lain. Dalil pada orang kafir. Dipakai untuk orang beriman. Tak asyik ya. Jadi benda tu, 3 benda ni kalau tak betul, kita kata minta maaf lah. Sorry lah. Ni bukan tempat. Ni bukan usul fiqh yang betul. Ini bukan fiqh yang betul. Sebab 3 benda ini tak dilihat dan tak diraikan. Siapa dia? Mustadil, orang yang beristidlal. Apa yang digunakan? Adillah tu sendiri, dalil tu sendiri. Yang ketiga apa dia? Iaitu istidlal. Awak pakai lagu mana? Cara mana awak faham ni? Kaedah apa awak pakai ni? Awak ambil mukhas ke, muqayyad mutlak ke, atau mufassal mubayyan ke, mufassal macam-macam lah dia punya kaedah kan. Jadi benda tu kalau tidak jelas, jadi kita kata ini salah, ni tak tepat ni. Ini bukan fiqh, ni jahil namanya. Okey? Jadi inilah dia bahasa usul fiqh. 3 benda, siapa yang berijtihad, apa yang digunakan, dan turuq istidlal ataupun kaedah untuk berijtihad itu sendiri. So, itu benda yang kena faham dalam otak kita sebelum kita masuk ke dalam ilmu usul fiqh dengan lebih lanjut. Itulah perbahasan tentang isu-isu utama usul fiqh. Okey? Abwabu usul fiqh wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita masuklah abwab atau bab-bab dalam usul fiqh insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum